A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ni kita berjumpa lagi insya-Allah dalam majlis ilmu, majlis untuk kita sama-sama sedikit mempelajari, memahami daripada setiap muka surat Al-Quran insya-Allah. Jadi pagi ini kita akan bersama-sama insya-Allah dalam muka surat 432. Alhamdulillah kita sampai pada muka surat pada pagi ini, muka surat 432 daripada Al-Quran. Hari ini insya-Allah 7 hari bulan 9, 7 September tahun 2020. Kita masih lagi bersama-sama dalam surah Saba. Surah Saba, dan kita insya-Allah pada muka surat sebelum dua lagi kita ada insya-Allah untuk kita habiskan muka surat daripada surah Saba ini. Pada pagi ini kita akan melihat beberapa perkara, tetapi sebagaimana yang telah kita sebutkan dulu bahawa saya ingin untuk kembali semulalah untuk mengingatkan kembali kita tentang apakah dia tema utama daripada surah Saba ni. Surah Saba ni dia masih lagi dalam rangkaian yang kita sebut sebelum daripada ni, iaitu ada 6 surah yang mana disebutkan oleh ulama mempunyai tema yang hampir serupa. Temanya adalah al-istislam lillahi ta'ala, iaitu kita menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan segala-galanya, kepercayaan kita, keyakinan kita dan sebagainya kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa-apa saja yang berlaku dalam semua keadaan saja. Dan yang pertama yang kita tengok ialah surah Ahzab. Dalam surah Ahzab, iaitu kita menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam suasana kritikal, dalam suasana susah, dalam suasana yang sangat-sangat sukar, kita menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dalam surah Saba ni disebutkan oleh ulama-ulama tafsir bahawa pengertiannya ataupun tema utamanya dalam surah ini adalah kita menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kita ni mempunyai kekayaan, apabila kita ni mempunyai harta, apabila kita ni diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pelbagai nikmat, maka dalam keadaan tersebut pun kita mestilah menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada muka surat hari ini, muka surat 432 ni memang nyata dan begitu ketara iaitu apa? Allah Subhanahu wa taala nak sebutkan dalam muka surat kita ni pada pagi ini ni, iaitu harta banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Jadi Allah Taala memberikan harta, tapi ada juga orang yang tidak diberikan harta. Tetapi apa yang berlaku ialah manusia ni apabila mereka ni mendapat harta, biasanya harta tu dijadikan sebagai ukuran. Ada dua perkara yang akan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang kita baca pada muka surat ini, iaitu yang pertama sekali ialah harta, yang keduanya adalah penyokong ataupun di dalam suasana dulu, suasana zaman di tanah Arab dulu, ialah anak-anak ni ialah penyokong lah, artinya ialah orang-orang yang akan menyokong. Sebab dalam sistem orang-orang Arab ni anak-anak mereka ni akan menyokong mereka, tak kira mereka ni salah ke betul ke, itu tak menjadi perkiraan. Yang mereka kira ialah kalau ini adalah saudara kita, maka kita akan sokong mereka. Ada kaedahnya dalam bahasa Arab, iaitu mereka kata kaedah yang dipakai oleh masyarakat Arab dulu, iaitu unsur akhaka zaliman au mazluma. Tolonglah saudara kamu, tolonglah sahabat, kawan anak beranak kamu, walaupun dia jahat ke dia baik, mesti awak kena tolong dia. Jadi konsep itu, sebab itulah dalam Al-Quran Allah Taala banyak menggunakan perkataan anak-anak. Abna itu adalah penyokong. Jadi kalau kita di zaman sekarang ni ialah penyokong lah, kita katakan. Jadi itulah dua perkara yang banyak menyebabkan manusia pada hari ini tu kabur dan merasai bahawa itulah tanda bahawa Allah Ta'ala ini sayang kepada mereka ataupun Allah Ta'ala ini sokong mereka. Jadi insya-Allah kita tengok muka surat 432 insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala allazina istakbaru lillazina istud'ifu anahnu sadadnakum 'anil huda ba'da isja'akum bal kuntum mujrimin. Sadaqallahul azim.
Ayat yang saya baca tadi ayat 32 daripada surah Sabah, muka surat dia 432 bagi siapa-siapa yang baru ikut, iaitu sambungan daripada apa yang telah diceritakan dalam muka surat sebelum daripada ni. Muka surat sebelum daripada ni iaitu muka surat 431, Allah Ta'ala ceritakan di hujung tu, di akhir muka surat tersebut, muka surat 431 ni, Allah sebutkan perbalahan pergaduhan ataupun pertikaman lidah yang berlaku di antara orang-orang kita kata orang atasan dan juga orang bawah, iaitu orang bawah ni akan marah mengatakan bahawa kalaulah tidak kerana kamu orang atas, maka kami ni akan jadi orang beriman, jadi sebabkan kamulah maka kami ni jadi tidak beriman. Jadi itu pertikaman lidah yang berlaku di antara mereka. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sambung lagi cerita ni tentang apa yang berlaku ni, perbalahan di kalangan mereka tu di hari akhirat ni. Allah sebutkan lagi tu, qala allazina istakbaru. Apa jawapan orang-orang yang sombong? Dia sebut, Allah Taala sebutkan sini orang yang sombong. Sebab apa? Sebab di antara sifat apabila manusia ni dia mendapat harta, mendapat pangkat, mendapat kekayaan, salah satu daripada benda yang Allah Ta'ala tak suka ialah apa kan? Mereka ni istakbara. Jadi Allah Ta'ala gunakan perkataan sini ialah waqala allazina istakbaru. Kita tak katakan bahawa semua orang yang dapat harta, orang yang dapat pangkat, orang dapat kekayaan, sokongan tu mereka ni akan menjadi takabur. Tidak semestinya, tetapi kebiasaannya. Jadi Allah Ta'ala sebutkan ke sini, orang-orang yang sombong itu berkata, orang sombong tu orang besar lah, orang besar iaitu istakbara tu, dia besar sebab macam-macam lah sebab kan. Nanti kita akan baca, dia akan berkata kepada allazina stud'ifu lillazina stud'ifu, mereka berkata kepada orang bawah ni, orang yang dilemahkan ni, orang bawah lah kan, anahnu sadarnakum anil huda. Ni bergaduh dia lagi, dia akan bergaduh. Dia kata apa? Dia kata, kami ke yang menghalang kamu ni daripada beriman, daripada petunjuk? Adakah kami yang menghalang? Ba'da izja'akum, selepas daripada petunjuk tu datang kepada kamu. Maknanya Nabi tu dah datang kepada kamu. Bila Nabi datang kepada kamu, kami ke yang bersalah? Tengok kan, jadi mereka ni sekarang kan nak salah menyalahkan di antara satu sama lain. Bal kuntum mujrimin. Kata orang-orang yang orang besar ni, orang-orang yang sombong ni, dia kata bal kuntum mujrimin, kamulah yang jahat, kamulah. Apa salah aku pula? Apa salah kami pula? Sekarang itu kata-kata orang-orang yang istakbara. Berkatalah pula orang-orang yang ustud'ifu ni. Kita baca lagi apa kata-kata mereka pula. Jawab lagi. Waqala allazina istud'ifu. Allah Ta'ala riwayatkan kepada kita, berkatalah orang-orang yang ustud'ifu, kita panggil mustad'afin. Kalau dalam bahasa Arabnya mustad'afin, mustakbirun. Jadi mereka ni sedang bertelagah. Istakbara jadi mustakbirun, mustad'afun. Jadi orang mustad'afun dia kata apa? Wa qala allazina istud'ifu lillazina istakbaru. Berkata mustad'afun kepada orang-orang yang mustakbarun ni. Bal makarul laili wan nahar. Orang bawah ni kata apa kan? Rakyat jelata ni mereka kata apa kepada orang atasan mereka tu? Dia kata bal makrul laili wan nahar. Jadi dalam ayat ni dia ada majazi sikit dalam bahasa Arabnya. Jadi kita tak explain dah tentang majazi tu apa kan. Sebab kalau ikutnya sini ialah makrul laili wan nahar. Kenapa baca makruh ni? Jadi mengikut tafsir dalam Jamal disebutkan, dalam Jamal ni adalah explanation kepada tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain itu tu penjelasan tafsir kepada Quran. Jamal tu tafsir lagi kepada tafsir. Itu jadi panjang lah, besar kan. Dia ada 4 jilid. Biasanya kan dalam cetakan biasa dia ada 4 jilid Al-Jamal ni. Kalau tafsir Jalalain di 1 jilid. Kalau tafsir Jamal ni ada 4 jilid. Jadi dia explain kenapa makruh, kenapa baca makruh. Dia ni mubtada ke, dia ni khabar ke, dia ni apa ke, mahzuf. Jadi kesimpulan dekat sini dia kata perkara ni dari segi i'rab, dari segi bahasa Arab dekat sini ialah memang penggunaan dia itu biasa, iaitu kemudian dia kata makrul laili. Makruh tu ialah tipu daya, gitu yang kita katakan, tipu daya malam dan juga siang. Jadi bukan malam yang siang tu menipu, tapi perbuatan yang dilakukan pada waktu malam dan waktu siang. Maksudnya sini apa? Bila malam dan juga siang, artinya setiap waktu. Jadi kita tengok sini kan, orang-orang yang lemah ni, orang-orang yang ditindas ni, ataupun orang-orang yang bawahan ni, mereka sekarang marah kepada orang-orang di atas.
Dia kata memanglah kamu ni tidak, contohnya berkaitan tulang seolah-olahnya kan, kamu kata kamu tidak menghalang kami, tapi yang kamu buat tu tipu daya siang dan malam tu buat apa? Jadi tipu daya dan siang dan malam ni kita boleh tengoklah sekarang kan, pada hari ini kan, ertinya di sini bahawa orang-orang yang menghalang dakwah, orang-orang yang menghalang Islam kan, orang-orang yang tak suka Islam ni tersebar, mereka ni berusaha sedaya upaya menggunakan pelbagai teknik. Itulah Allah Ta'ala sebut sini makruh. Makruh tu maknanya teknik yang pelbagai. Macam ni tak kena, macam ni cara ni, kalau macam ni tak menjadi macam ni. Jadi mereka ni buat kajian pula, mereka belajar psikologi, mereka belajar macam-macam kan. Jadi sebab itulah kita tengok kan, dalam televisyen kita tengok sekarang banyak sangat kan, siapa siaran televisyen tu kan, setengah-setengah negeri lah kan, boleh dapat sampai beratus-ratus, hampir 1000 channel boleh datang daripada semua dunia ni, dan semua tu mengajak supaya melihat mereka. Maknanya kalau kita nak tengok TV tu, nak tengok siaran tu, mabuk kita, memang mati kita, tak sempat kan, tak sempat nak sembahyang, tak sempat nak baca Quran, tak sempat semua benda, nak belajar pun tak sempat nak belajar agama. Macam ni kita dapat belajar kan pada waktu pagi ni kan, ni tak sempat ni, sebab setengah orang di pagi waktu malam siang malam kan, dia berpusing kerja dia, menyia berapa banyak negara, berapa banyak stesen radio, berapa banyak stesen televisyen atas dunia ni yang semua tu kebanyakannya itu ialah mengajak kepada benda-benda yang melalaikan manusia. Ada juga yang baik, tapi banyak yang mengajak manusia kepada kelalaian. Jadi oleh kerana itulah dia kata makruh. Jadi makrul laili wan nahar kan, ini yang kamu buat Jadi orang bawah ni marah kepada orang atas ni kan, iz ta'murunana an nakfura billah, kamu suruh kami, maknanya cara kamu, tipu daya kamu tu nak suruh kami ni supaya apa? Kami ni kufur dengan Allah. Kufur ni boleh jadi kufur nikmat, boleh jadi kufur betul, maknanya mana-mana tu boleh jadi tapi maknanya itulah yang berlaku kepada manusia pada hari ini kan. Semua benda tu tidak mengajak kepada Islam kecuali sedikit, tak mengajak kepada Allah kecuali sedikit. Kemudian mereka sebut sini lagi, wa naj'ala lahu andada, semua benda tu mengajak kepada apa? Supaya mensyirikkan Allah Ta'ala. Jadi menjadikan manusia tu merasai bahawa Allah ni tiada lah, kalau komunis kan, kalau free thinker, kalau etis, ataupun mengajak kepada lalai daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa naj'ala lahu andada, jadi maknanya syirikan lah, kita kata sini wa asarrun nadamata lamma ra'awul azab. Jadi Allah Ta'ala sebut setelah daripada mereka ni kan dah bergaduh ni, aku kata macam ni, kau kata macam ni, aku kata macam ni, akhirnya bila mereka melihat azab, jadi pada masa tu semua menyesal. Tak boleh kata apa, tak adalah di sini bukan tempat tuduh menuduh. Kalau nak ikut Islam, tak nak ikut Islam atas dunia ni, atas dunia dah buat keputusan, maka di akhirat nanti tak ada dah tempat untuk bergaduh-gaduh. Jadi Allah Ta'ala kata wa asarrun nadamatam, jadi akhirnya mereka pun rasa sangat menyesal lamma ra'awul azab, apabila mereka dah melihat azab di depan mata mereka tu. Wa ja'alnal aghlala fi a'naqil ladzina kafaru, Allah Ta'ala ambil rantai-rantai dan ikat pada leher-leher mereka, tak boleh lari dah pada masa tu. Maksudnya hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Jadi seolah-olahnya pada ayat 4 yang terakhir ni, dalam ayat ini dia macam soalan hal yujzauna illa ma kanu ya'malun, macam tu. Jadi kita punya makna dia ialah bukankah mereka itu dibalas melainkan dengan apa yang telah mereka lakukan. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni dia membalas manusia kan mengikut apa yang mereka lakukan. Bukan Allah Ta'ala nak sebutkan bahawa semua benda ni, apa yang berlaku ni kan, balasan Allah, seksa Allah, neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni bukan kerana saja-saja kan mereka tak bersalah tiba-tiba dihukum, tidak kan. Kalau di dunia ni mungkin akan berlaku lah benda-benda tu kan, kesilapan dan sebagainya, kesengajaan lah kan di mahkamah dan sebagainya. Sebab yang menghukum tu adalah manusia, yang judge tu adalah manusia kan. Kemungkinan ada kesilapan, kemungkinan ada kesalahan, kemudian ada rasuah dan sebagainya. Tapi di akhirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala memang akan menghukum apa yang mereka lakukan. Jadi sebab itulah kita ni kena jaga diri kita kan pada hari ini kan, supaya kita ni tak akan melakukan perbuatan yang menyebabkan kita ni dihukum kerana tu. Jadi Allah Ta'ala kata, jadi bukankah mereka ni dihukum kerana perbuatan mereka? Sekarang kita faham kerana perbuatan mereka, kerana kejahilan mereka,
kerana kedegilan mereka, kerana maksiat mereka, kerana kekufuran mereka. Sebab itulah mereka ini dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya ayat 34, wa ma arsalna fi qaryatin min nazirin illa qala mutrafuha inna bima ursiltum bi kafirun. Allah Taala sebut lagi kan, yang kita sebutkan tadi bahawa kan masalah, iaitu masalah harta, masalah kekayaan, masalah pangkat, masalah besar, masalah pengikut dan sebagainya, sekarang ni memang menjadi satu lumrah, kan, satu perkara yang menjadi kebiasaan. Saya sebut sini kebiasaan, bukan semestinya semua kan. Kebiasaannya iaitu orang-orang yang menentang dakwah ni di mana-mana tempat pun Allah Subhanahu Wa Taala sebut kat sini, dan dikatakan oleh setengah ulama tafsir, dia kata ayat ini adalah untuk menjadi tasliyah, iaitu menjadi satu benda yang menggembirakan, satu benda yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala tak sebut secara umum, tapi Allah Taala sebut dengan spesifiknya. Penentang itu ialah golongan mutraf. Allah Taala sebutkan kan mutrafuha. Mutrafuha sini ialah sebagaimana disebutkan dalam dalam tafsir, dia kata kalau jalan lain disebut ru'asa'uha. Mutrafuha ru'asa'uha al-mutana'aimun. Jadi ketua-ketua maksudnya. Mutrafu ni ketua-ketua yang diberi nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh kerana nikmat mereka ni, oleh kerana mereka ni ada harta, mereka ni ada pangkat, mereka ni ada sebagainya, jadi mereka merasai bahawa mereka ni hebat. Sebab itulah mereka ni akan menentang Nabi-Nabi, menentang dakwah. Jadi Allah Ta'ala sebut kat sini kan, tidak kami utuskan di dalam mana-mana negeri, qaryatin min nazirin orang yang memberi peringatan, illa melainkan qala mutrafuha, akan berkatalah orang-orang yang pembesar-pembesarnya. Itu terjemahan dia terjemahan biasa, pembesar-pembesar, tapi terjemahan tafsiran daripada jalan lain yang saya sebut tadi ialah, dia kata maksudnya ialah ru'asa, iaitu ketua-ketua. Jadi ketua-ketua tu illa bima ursiltum bihi kafirun, ketua-ketua itu akan kafir dengan apa yang kami utuskan, Allah Ta'ala katakan. Jadi apa yang berlaku di zaman Nabi tu memang macam tu kan, kita tengok kan, iaitu apa, kebanyakan daripada penentang-penentang tu ialah pembesar-pembesar, kecuali sedikit saja pembesar-pembesar yang, ataupun orang besar, orang kaya yang tidak mengikutlah cara macam tu. Cara apa? Cara pembesar-pembesar Mekah tu. Jadi kita akan tengok kan pengulangan benda ni, dan juga ayat yang selepas daripada ni kita akan tengok lagi, insya-Allah. Bersabar sekejap, kita akan tengok lagi kan, dan lain-lain tempat pun Allah Ta'ala akan sebut mutrafuha. Jadi golongan-golongan inilah yang banyak menentang. Kenapa? Kenapa? Kerana disebutkan oleh ahli tafsir, dia kata kerana kesombongan mereka. Perkara-perkara ni, iaitu harta, pangkat, sokongan, ramainya penyokong, itulah biasanya yang akan menyebabkan manusia itu akan menjadi ego, akan menjadi takabur, akan menjadi menentang apa yang dibawa oleh Nabi-Nabi. Allah Ta'ala sebut lagi selepas itu, waqalu, mereka berkata, tengok kan golongan-golongan ni, mutrafun ni berkata apa? Nahnu aksaru amwalan wa aulada, kami ni lebih banyak apa? Amwala, harta, dan juga aulada, anak-anak. Jadi aulada, abna, amwal, benda-benda itulah yang akan menjadi sebab kepada manusia ni ego, menentang dakwah kat sini. Jadi mereka berkata, tengok kan, Allah Ta'ala riwayatkan kata-kata mereka ni untuk menunjukkan kepada kita bahawa benda ni lah, perkara ni lah yang menyebabkan manusia itu jadi sombong. Kemudian tu dia kata wa ma nahnu bimu'azzabin, dan dia rasa bahawa wa ma nahnu bimu'azzabin artinya kami takkanlah kami ni kena seksa, gitu kan, takkanlah kami ni kena ditindas, kami banyak harta. Jadi apa yang disebutkan oleh tafsir, disebut kat sini ialah, dia kata apa yang berlaku tu dalam keadaan biasa kan, sebelum daripada Rasul diutuskan tu, walaupun mereka ni jahat, walaupun mereka buat apa, tapi mereka tak ada apa-apa pun okey kan, tak terseksa pun, tak dikena apa-apa pun kan, takkanlah mati lagi kan, kena seksa lagi kan, dunia ni kami. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala datang menafikan benda ni. Sebab apa Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran? Sebab benda ni akan berulang sampai hari kiamat kan, iaitu dalam keadaan di mana orang-orang kaya, orang-orang yang banyak penyokong ini akan merasai bongkak. Jadi Allah Ta'ala sebut benda ni berulang-ulang supaya kita ni ingat
kan. Ingat apa? Bahawa kita kalau ada harta dan sebagainya kena jaga-jaga kan. Ditakuti perkara ini akan membawa kesombongan kepada kita, mengubahkan hati kita. Jadi Allah Ta'ala kata, kul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Allah Ta'ala kata, kul inna rabbi. Allah menyuruh Nabi SAW berkata kepada mereka, sesungguhnya Tuhanku, inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha. Allah Ta'ala memberikan yabsutu ni maknanya yuwassi', maknanya dalam bahasa Arabnya artinya ialah meluaskan. Meluaskan maknanya memberi harta lah, memberi harta kepada sesiapa saja, yang banyak kepada sesiapa saja, man yasha. Maknanya bila Allah Ta'ala yasha tu tak semestinya Allah Ta'ala sayang. Bila Allah Ta'ala kehendaki, bila dia buat satu tu benda, tak mesti dia sayang benda tu. Bila Allah Ta'ala beri rezeki kepada seseorang, tak mestinya Allah Ta'ala sayang pada tu, tapi Allah Ta'ala nak cuba. Ada tafsir kata sebenarnya lil ibtila' kan, untuk tengok kita ni bersyukur ataupun tidak, bagaimana kita manfaatkan harta yang ada pada kita tu. Kemudian wayaqdir ni kalau dalam bahasa Melayu takdir ni kita kata takdir kan, takdir di sini bila sebut takdir rezeki artinya ialah menyempitkan harta itu, yudayyiq, iaitu mengurangkan rezeki, sikit rezeki dia. Jadi kat sini Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala beri rezeki, luaskan rezeki, banyakkan harta, kayakan orang ni, miskinkan orang ni, itu tak ada masalah. Itu tak ada masalah, artinya bukan itu petanda Allah Ta'ala sayang ataupun tidak sayang pada dia. Sama ada Allah ni suka pada dia, tak suka pada dia, bukan pada tanda itu dapat rezeki banyak ataupun tak dapat rezeki banyak. Walakin aksarun nas la ya'lamun. Allah Ta'ala katakan, tapi manusia tak faham benda ni. Tak faham apa? Maksudnya ini konsep ni Allah Ta'ala, manusia ni tak faham. Tak tahu. Kalau manusia tak tahu, kita beritahu kan. Tapi kalau tak faham, susah juga kan. Jadi maknanya, sebab tu antara perkara yang menjadi tanggungjawab kita semua, orang-orang yang tahu, orang yang faham ni, ialah memberi faham dan memberi tahu kepada semua manusia tentang isu ni. Konsep apa ni? Iaitu rezeki tak ada kaitan dengan iman. Tak semestinya dapat rezeki itu makna dapat iman. Tak mesti sempit rezeki itu maknanya iman tu sedikit. Tidak. Itu adalah ukuran orang-orang yang tidak beriman. Orang yang tak faham. Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa. Allah Ta'ala emphasize lagi kan, tekankan lagi kan isu ni. Isu nak bagi manusia ni, kita ni faham, iaitu harta kamu, aulad kamu bukanlah perkara-perkara itu yang mendekatkan kamu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu kan tu, billati tuqarribukum indana zulfa. Zulfa tu makna kurba, makna dia. Bukan benda tu yang mendekatkan diri kamu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Illa man amana wa amila salihan. Jadi dua perkara saja kan yang Allah Ta'ala kata yang mendekatkan diri kepadanya, iaitu al-iman dan juga amal soleh. Jadi sekarang ni kalau ada dua-dua tu, ada harta dan juga anak-anak tu, dia tak boleh menjadi tanda bahawa kita dekat pada Allah. Tapi kita boleh menggunakan dua-dua benda tu untuk mendekatkan diri kepada Allah kalau kita ada iman dan juga takwa. Kalau kita ada iman dan juga amal soleh. Jadi kita gunakan benda tu untuk, dua-dua tu adalah untuk memanfaatkan apa yang ada pada kita apabila kita ni ada iman dan juga. Sebab itulah yang penting kat sini, yang kita kena berusaha untuk memberikan kepada manusia dua benda ni, iaitu al-iman dan juga amal soleh. Al-iman dan juga amal soleh. Bila mereka ni ada iman, bila mereka ni ada amal soleh, maka semua benda yang ada pada mereka tu mereka boleh manfaatkan. Mereka ada harta, boleh manfaatkan untuk iman dan amal soleh. Bila mereka ni ada anak-anak dan penyokong yang ramai, maka mereka boleh gunakan untuk al-iman dan juga amal soleh ni. Jadi sebab itulah al-iman dan juga amal soleh, illa man amana tu Allah Ta'ala letakkan sebagai istisna. Okey, jadi kemudian faulaika lahum jazaa'ud dha'fi bima 'amilu wa hum fil ghurafati aminun. Allah Ta'ala sebut janji mereka kan. Janji kepada orang-orang yang macam ni, iaitu mereka ni akan dapat pahala yang berganda-ganda, dan kemudian Allah Ta'ala tempatkan mereka di fil ghurafati. Ghurafat ada satu qiraat sebagaimana disebutkan dalam tafsir Jalalain, dia kata fil ghurfati, gitu, bukan fil ghurafati, bukan fil ghurfati. Mereka ni akan berada di bilik-bilik atau berada di bilik. Bilik ni maksudnya adalah istana. Ada tempat yang hebat, bukan bilik macam bilik kita ni pada hari ni kan, bilik apartmen, bukan. Tapi bilik yang hebat, istana. Aminun artinya mereka ni aman. Aman tu artinya apa kan? Mereka tak takut lah, dan mereka akan selama-lamanya mereka tidak akan mati, duduk di dalam syurga ni. Syurga lah
kita katakan. Kemudian wallazina yas'au fi ayatina mu'ajizina ulaika fil azabi muhdarun. Allah sebutkan sebaliknya, iaitu orang-orang yang berusaha fi ayatina. Yas'au fi ayatina artinya ialah berusaha untuk melawan ayat-ayat kami, berusaha untuk melawan mesej kami, berusaha untuk melawan Islam lah. Kita kata mudahnya dalam bahasa kita, iaitu orang-orang yang gunakan harta dia, gunakan ni kan tadi kan, dia gunakan harta dia, gunakan penyokong-penyokong dia, gunakan anak-anak dia kan, gunakan ambillah kan orang-orang yang dia boleh gunakan untuk melawan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk melawan ayat-ayat kami, gitu kan. Wallazina yas'au fi ayatina mu'ajizina. Mu'ajiz itu nak lawan, dia nak musabiqina, dia nak rasa macam dia boleh lawan. Dia lawan apa? Nak lawan Allah tu. Dia boleh rasa lemahkan dakwah tu kan, dengan apa yang ada pada dia. Allah Ta'ala kata ulaika fil azabi muhdarun. Mereka ini di dalam azab muhdarun. Muhdarun ini sebagaimana yang kita sebutkan perkataan ini dulu di dalam bahasa Arab, ialah hadara tu hadir, muhdir tu orang yang membawa hadir, muhdarun tu apabila dia ni dibawa ke satu tempat yang mana dia tak nak pergi tempat tu, dipaksa pergi, diheret maksudnya kan. Jadi Allah sebut menggunakan perkataan ni untuk menunjukkan apa? Menunjukkan ulaika fil azabi muhdarun, mereka tak nak masuk azab tu tapi diheret untuk masuk ke azab tu, iaitu azab neraka kan. Jadi Allah Ta'ala sebutkan neraka syurga kat sini kan, supaya kita ni kan rasa betul-betul, faham betul-betul kan, bahawa inilah nasib kan manusia jika sekiranya mereka lari daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, mereka yang tidak beriman ataupun mereka ini melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat yang terakhir, Kul inna rabbi yamsutur rizqa liman yasha' min ibadihi wa yaqdiru lah. Tengok kan, sekali lagi kan, Allah Ta'ala ulang lagi kan. Ulang apa? Iaitu masalah rezeki ni kan, masalah kekayaan. Sebab itulah kita katakan bahawa surah ini adalah surah nak katakan kekayaan. Bila manusia itu kaya, mereka ni ramai yang tidak istislam lillahi ta'ala. Jadi Allah tersebut ayat ni, yang ayat terakhir dalam muka surat kita lah pada pagi ni, muka surat 432 ni, Kul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha' min ibadihi wa yaqdiru lah. Allah Ta'ala boleh beri kepada hamba-hambanya yang dia kehendaki harta yang banyak, dan Allah Ta'ala boleh menyempitkan harta daripada seseorang tu kalau dia kehendaki. Wa ma anfaqtum, tetapi Allah sebut pula sekarang ni tentang infak ni. Inilah maknanya cara macam mana kita nak guna kan. Kalau kita ni banyak harta, kita ni banyak duit, kita ni Allah Ta'ala beri kelebihan tu, maka sepatutnya ialah kita kena infak. Infak fi sabilillah. Infak ni banyak. Infak ni keluarkan harta, memberi kepada orang-orang yang layak, memberi kepada badan-badan yang layak, memberi kepada kerja-kerja yang sepatutnya mendapat benda-benda ni daripada kita ni kan. Jadi sebagai contoh kan, kita nampak kalau kata infak ni bukan hanya memberi, menyedekahkan kepada fakir miskin, bukan itu saja. Memberi kepada masjid itu betul, memberi masjid betul, memberi kepada orang miskin betul, tetapi dalam masa yang sama juga ialah kita pada hari ini memerlukan kepada, contohnya ialah penyebaran Islam. Kepada kita ni kena sebarkan Islam kepada seluruh manusia kan. Kita kena sampaikan kan, banyak lagi kerja-kerja badan-badan dakwah kan, Islam kan. Kalau kita tak boleh bekerja sendiri, tapi kita infakkan harta kita tu untuk menyebarkan. Kalau zaman dulu menginfakkan harta di jalan, sebab orang nak pergi berperang kan, nak menyebarkan Islam melalui peperangan kan, bersedia kena sanggup mati dan sebagainya, kita tak boleh pergi, kita kena infakkan. Tapi pada hari ini banyak jalan-jalan kan untuk kita infakkan untuk dakwah ni kan, untuk menyebarkan Islam. Jadi insya-Allah kan medan tu terbuka luas kan, kita boleh salurkan ke mana-mana kan, yang kita yakin bahawa mereka ni akan menyebarkan Islam lah untuk manusia kan, terutama manusia yang ramai lagi yang tak kenal Islam kan. Jadi insya-Allah Allah Ta'ala sebutkan dalam muka surat ni, Allah SWT sebutkan iaitu apa? Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Allah Ta'ala janji kan kat sini kan, iaitu apa sahaja yang kamu infakkan, min syai'in, apa saja, tenaga ke, harta ke, penyokong kamu ke, apa lagi, titik peluh kamu ke, masa kamu ke, apa-apa yang kamu infakkan, min syai'in fahuwa yukhlifu, Allah Ta'ala akan ganti. Allah janjikan kepada kita kan, Allah Ta'ala akan ganti. Sebab itulah ada satu hadis yang menarik kan, yang disebutkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, pada setiap hari itu akan diturunkan dua malaikat. Dua malaikat ni akan berdoa, akan berkata, akan mendeklarekan
pada setiap hari itu, apa yang dia kata? Malaikat itu akan kata, malaikat yang pertama akan berkata, Allahumma ati munfiqan khalafan. Seorang lagi malaikat dia akan berdoa, Allahumma ati mumsikan talafan. Yang pertama tu dia doa, malaikat tu doakan, iaitu dia kata, ya Allah, berikanlah kepada orang yang munfiq, orang yang menginfakkan harta ni, khalafan ni ganti. Sebab itulah kan kita yakin kepada benda ni bukan hadis saja sebutkan, tapi ayat yang kita baca sekarang kan, dia menyebut khalafan, yukhlifuhu, maknanya Allah Ta'ala akan ganti dengan mana, kita mana tahu kan. Kalau kita berniaga, kadang-kadang jadi laku barang kita. Kalau kita menginfak, kita menderma, Allah Ta'ala akan bagi ganti. Kita tak nampak benda ni kan tak? Tapi Allah Ta'ala akan bagi. Itu janji Allah kan. Jadi janji Allah dengan ayat ini, dan juga janji Allah dengan apa yang melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saya baca tadi kan. Yang kedua tu, malaikat yang kedua dia kata, Allahumma ati mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang-orang yang kedekut ni. Mumsikan ni makna orang yang memegang harta dia tak nak bagi kan. Mumsikan talafa tu kehancuran ni macam-macam boleh bentuk kan. Sama ada gempa bumi ke, sama ada terbakar ke, sama hilang dalam akaun ke, sama ada saham jatuh ke, macam-macam kan. Macam sekarang kan kita tengok kan, Allah Ta'ala nak hilangkan, nak beri kekayaan, nak bagi, mudah je kan. Datang satu virus, nak beri COVID kan, macam-macam dah kena. Orang pelancongan, orang hotel, semua kan, orang-orang yang terlibat lah kan, yang runtuh bisnes dan macam-macam lagi kan. Tapi ada orang yang naik kan. Jadi nampak tak Allah Ta'ala nak apa ni, itu sebagai contoh lah kan, tak ada kaitan dengan itu, tapi maksudnya kat sini ke lah, Allah Ta'ala ni kalau dia nak ambil daripada kita, sangat mudah kan tak. Allah Ta'ala buatlah macam-macam mana kan, dia yang mengetahui, kita yang, tapi targetnya ialah kita kan sebenarnya kan. Allah tak ada masalah kan, dia nak ambil, dia nak beri, itu adalah kerja dia. Wallahu a'lam bissawab. InsyaAllah moga-moga kita dapat manfaat daripada ayat yang kita baca pada pagi ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. InsyaAllah jumpa lagi pada muka surat 433 esok insyaAllah ya. Jadi yang kemarin hari Ahad, saya maklumkan sekali lagi, takut ada orang yang tersilap, tertunggu dan sebagainya kan. Untuk setiap hari Ahad kita telah gantikan dengan bacaan kitab Riyadhus Salihin, tapi lebih awal lah, pada lebih kurang pukul 5.30 5.30 pagi. Itu kalau di Semenanjung Malaysia tak subuh lagi kan. Tapi kalau di Sabah dah selesai subuh dah. Kalau di Sarawak tengah-tengah baru nak subuh kan. Kalau ni belum subuh lagi kalau di Semenanjung Tapi insyaAllah ada recording, boleh tengok di Facebook Live, boleh share dengan orang lain insyaAllah free, tak kena bayar apa-apa. InsyaAllah setiap hari kita akan berjumpa insyaAllah Dan siapa-siapa yang nak tengok di YouTube pun boleh juga insyaAllah. Wallahu a'lam bissawab. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.